Boleh jadi kok dia tak suruh cerita benda gini. Gini kerak saja kena tang. Jadi musannif pun dia mendatangkan lafaz hakadha zakarahu ba'du ahli isyarat. Demikianlah sebahagian ahli-ahli isyarat sebut. Jadi benda ini tidak ada apa-apa kesan pun sekali, semata-mata hanya menunjukkan keagungan Allah pada ciptaan diri kita tu je. Bukan nak suruh kata kitalah Muhammad ataupun wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu Muhammad diri kita yang kita saksikan. Kerana kita ni hakikat Muhammad, kerana faham daripada bentuk manusia. Salah kok tu. Golongan mereka ahli makrifat yang salah ni dia kata gitulah. Penyaksian Muhammad yang kita saksikan syahadat tu dengan diri kita, kerana diri kita ni bentuknya Muhammad. Kalau penyaksian gitu Abu Jahal, pembesar Quraisy, orang kufur ni, tak ada nak nafi sebab mereka semua badan macam manusia mereka. Okey. Wa asma'uhu mubtada'un. Itu i'rab dia. Khabaruhu mahzufun dalla alaihi qawluhu fima ya'ti qadimatun wa indana asma'uhu al-'azimah qadimatun kadza sifatu dhatihi qadimah. Jadi hazfil ula lidalalati thani alaihi, dihazafkan khabar pada jumlah yang pertama kerana menunjuk oleh jumlah yang kedua kepada khabar yang mahzuf. Nama Tuhan yang Maha Agung itu Qadim. Demikianlah sifat zatnya Qadim. Qawluhu qadimatun al-ati khabarun an qawlihi sifatu dhatihi, sifat zatnya. Wa huzifa minhu 'azimah. Di sini pula dihazaf kadza sifatu dhatihi qadimah. Patutnya kadza sifatu dhatihi al-'azimah qadimah. Dihazaf daripadanya azimah lidalalati ma huna alaih, kerana menunjuk apa yang di sini di atasnya. Makna hazfus tsani lidalalatil awwal alaih. Jadi di sini dihazaf sifat pada jumlah yang kedua kerana menunjukkannya oleh jumlah yang pertama. Wa indana asma'uhul azimah. Azimah tu sifat pada asma'. Kadza sifatu dhatihi al-azimah, dihazafkan sifat pada jumlah yang kedua kerana dalalah jumlah pertama atasnya. Tadi pula jumlah pertama khabar dihazaf kerana didalalati tsani alai. Itu dalam balaghah tu ada. Fa fi kalamihi ihtibak. Pada kalam musannif ada berlaku ihtibak. Apa ihtibak? Ihtibak ni salah satu bentuk daripada ilmu balaghah. Apa ihtibak itu? Hazfu min kullin hazfu min kullin nadhira ma athbatahu fil akhar. Hazaf daripada setiap satu nadhira ma, akan serupa apa yang diisbatkannya pada yang satu lagi. Jadi khabar pada yang pertama dihazaf kerana diisbatkan pada yang kedua. Sifat pada yang kedua dihazaf kerana diisbatkan pada yang pertama. Hazfu min kullin nadhira ma athbatahu fil akhar, akan yang serupa yang diisbatkan pada satu lagi. Ini dipanggil uslub ihtibak. Wa yuhtamal, dan diihtimalkan juga anna qawlahu qadimah itu khabarun an qawlihi asma'uhu wa indana asma'uhu al-'azimah kadza sifatu dhatihi qadimah. Qadimah tu khabar kepada asma' yang pertama, mubtada' yang pertama. Wa qawluhu, kalau begitu kadza sifatu dhatihi tu, kadza sifatu dhatihi jadi apa? Jadi mubtada'un wa khabarun mu'taridun bainal mubtada'i wal khabar.
Jadi jumlah mu'taridah antara mubtada' dan khabar. Mubtada' wa indana asma'uhu. Khabarnya qadimah. Nampak ni? Asma'uhu ni mubtada'. Qadimah dia jadi khabar. Ni mubtada'. Ni jadi khabar. Jadi kadza sifatu dzatihi itu jumlah mu'taridah. Itu i'rab yang kedua. Sah juga kita nak kata gitu. Jadi mubtada' khabar tu mu'taridun bainal mubtada'i wal khabar. Kadza sifatu dzatihi ay sifatu dzatihi kadza. Demikian. Wal aslu sifatu dzatihi kadza. Tu dia. Ay qadimatun azimatun. Qadim dan juga azimah mulia. Wa qidamul asma'i. Qadimnya nama-nama Tuhan ini bi'tibari madlulatiha, ialah dengan diiktibarkan, ditilik kepada madlulnya. Ditilik kepada madlul bagi nama, iaitu yang dinama lah. Au bi'tibari dalalatil kalamin nafsi alaiha, ataupun dengan iktibar, dengan ditilik pada dalalah kalam nafsi di atas nama tadi. Jadi nama itu lafaz. Lafaz itu maknanya lazim ada kalam nafsi. Maka kalam nafsi ada dalalah dia. Maka melihat pada dalalah kalam nafsi, qadim lah dia, kerana kalam nafsi qadim. Nampak? Nama Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim itu nama lafaz. Lafaz itu sesuai dengan apa yang ada pada kalam nafsi Tuhan. Dan kalam nafsi Tuhan dia ada dalalah dia. Dalalah kalam nafsi Tuhan qadim kerana kalam nafsi Tuhan pun qadim. Yang tadi qadim dari segi madlul. Madlul bagi nama Tuhan ialah musamma. Diri Tuhan, dan diri Tuhan qadim. Jadi nama pun qadim lah. Wa ammal alfazu. Adapun lafaz tu sendiri. Kan nama-nama ni kan lafaz. Lafaz itu sendiri fahadithatun qata'an, maka lafaz tu baharu. Dia lafaz tu baharu lah lafaz. Wa hadha madhhabu ahli sunnah. Inilah dia mazhab ahli sunnah wal jamaah. Okey. Jadi di sisi kita asma'ullah qadim. Qadim asma'ullah qadim. Wa qalatil mu'tazilah, berkata mu'tazilah, inna asma'ahu hadithah, nama Tuhan ni baharu. Sammahu biha khalquhu, menama akan Allah biha, dengan nama itu, oleh makhluknya. Kita hok namakan Tuhan gitu. Kita hok namakan Tuhan tu dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Walaupun dengan wahyu sekalipun. Jadi tak nafi tu. Cuma penamaan tu kita yang sebut, kita yang letak nama kan. Jadi dari kerana itu nama itu baharu. Ini Mu'tazilah kata wa huwa batilun. Maka pandangan ini batil, salah lagi sesat. Li'annahu yalzamu alaihi uruwuhu fil azali an asma'in. Kerana lazim atas Allah Ta'ala, lazim yalzamu alaihi ala qawli Mu'tazilah, alaihi ala qawli Mu'tazilah, uruwullah fil azal an asma', sunyinya Tuhan pada azali daripada nama. Lazim atas alaihi ala qawli Mu'tazilah tu, oleh sunyinya Tuhan pada azali daripada nama. Kalau ikut Mu'tazilah ni, makna nama Tuhan ni makhluk yang sebut. Makhluk yang menamakan. Hatta sekali dengan wahyu sekalipun lah. Maka makna sebelum makhluk menamakannya, makna Tuhan tak ada nama lah. Tak? Jadi, itu tak betul. Waftiqaruhu, dan lazim atasnya juga berhajatnya Tuhan, liman yukammiluhu, bagi yang menyempurnakannya. Makna dulu tak ada nama, maka
perlu kepada makhluk untuk menamakannya. Tak? Untuk menamakannya. Jadi betul tak? Tak ada nama ni tak sempurna lah. Awak nama apa? Tak tahu. Tak ada nama. Tak sempurna. Benda tak ada nama ni tak sempurna. Buat benda. Buat rekaan. Buat mesin. Nama tak ada. Tak jadi. Tak sempurna. Jadi, kalau maknanya pada azali sebelum ada makhluk tak ada nama, maka berhajat Tuhan kepada yang menyempurnakan, yang meletak dia nama. Jadi pandangan Mu'tazilah ni salah. Qauluhu. Jadi perasan ni, kalau kita faham molek-molek ni, hati-hati dengan pengajian-pengajian makrifat yang tekan nama ni. Tuhan dulu sunyi, tidak bernama. Kemudian Tuhan nak dikenali, nak dinamakan. Maka Tuhan cipta makhluk untuk dia dikenali dan dinamakan. Jaga molek. Kalau faham kot cara sebagian yang terang ni, makna orang tu pegang dia Mu'tazilah dah. Dia tak jadi makrifat, dia jadi maklipat. Jadi salah dah. Walaupun perkataan tu boleh ihtimal banyak benda, tetapi bahaya apabila asal akidah tak betul ni, tak sedar rupanya Mu'tazilah. Mu'tazilah nak jadi kau nak makrifat Tuhan. Tak makrifat lah tu. Okey. Qauluhu kadza sifatu dzatihi. Demikianlah sifat zat Allah. I'lam anna sifatillahi kullaha. Ketahuilah bahawa sifat Allah kesemuanya azimatun qadimatun. Maha agung, maha qadim. Illa sifatil af'al. Kecuali sifat fi'il. Ini masuk kepada perbincangan antara sifat fi'il dan sifat zat. Sifat fi'il dan sifat zat. Kita boleh beza tak mana sifat fi'il, mana sifat zat. Yang ni lah yang menjadi kekeliruan oleh golongan-golongan Salafiyah Wahabiyah. Tak? Tak kenal antara sifat zat dan sifat fi'il. Al-khalqu sifat fi'il. Apa lagi? Al-muhyi, al-mumit sifat fi'il. Al-istiwa sifat fi'il. Nuzul sifat fi'il. Jadi antara ayat mutasyabihat yang berlaku kekeliruan tu, atas pandangan mengatakan dia sifat, maka dia termasuk pada sifat fi'il. Kenapa? Kerana sifat fi'il ni ialah kesan berlaku pada makhluk. Perbuatan Tuhan pada makhluk. Istiwa, perbuatan Tuhan pada arash. Jadi faham di situ apa? Bahawa istiwa itu, sebab tu dia bukan qadim. Sifat fi'il dia tak qadim, sebab dia berkait dengan perbuatan Tuhan. Jadi perbuatan Tuhan ada mula. Makna bila ada mula, sebelum tu tidak ada. Sebelum tu tidak ada. Penciptaan sifat fi'il, maknanya penciptaan tu ada permulaannya. Sebab itu sifat fi'il dia tidak termasuk pada sifat yang qadim. Yang sifat yang qadim adalah sifat zat yang ada pada diri Tuhan. Istiwa ada mula tak? Ada mula. Lepas Tuhan cipta arah, summa stawa 'alal 'arsy. Sebelum ada arah, maka tidak berlakulah istiwa atas arsh. Bila faham gitu, tahu dah maknanya dia tidak berkait pada sifat zat yang mana dengan makna Tuhan itu bertempat. Maka sifat Tuhan semuanya qadim kecuali sifat af'al. Fa innaha wa in kanat 'azimatan. Kerana sifat fa'il ni, walaupun dia sifat yang maha agung, illa annaha laysat qadimatan, tetapi dia bukan sifat yang qadim. Kerana ia berkait dengan perbuatan Tuhan. Dan perbuatan Tuhan ni ada mula. Okay. Qauluhu. Qala an-nazim.
واختير أن اسماه توقيفية كذا الصفات فاحفظ السمعية. Dipilih pandangan nama-nama Tuhan itu tauqifiyah, tertentu pada tauqif, pada datang warid nas. Begitulah sifat fahfazis sam'iyah, maka hendaklah kamu hafal sam'iyah, nas-nas sam'i yang berkait. Qauluhu wa ikhtira an nasmahu tauqifiyah, dan dipilih bahawa nama-nama Allah Ta'ala itu tauqifiyah. Ai ikhtara jumhur ahli sunnah, telah memilih jumhur ahli sunnah. Jadi ikhtira itu mabni lima lam yusamma fa'iluhu. Maknanya siapa yang dipilih, siapa memilih ni? Jumhur ahli sunnah lah. Pandangan ni pandangan jumhur ahli sunnah. Nama Tuhan ini tauqifiyah. Wal muradu biha, yang dimaksudkan dengannya, dengan nama ini, ialah ma qabala sifati dzatiyata, yang lawan bagi sifat zat. Yang lawan bagi sifat zat. Nama yang dimaksudkan ni ialah yang lain, yang lawan bagi sifat zat. Okay. Fayash ma qabala sifati zat. Sebab apa? Sebab lepas tu kadza sifatu. Tu sifat zat tu. Kadza sifatu. Jadi hak ni nama ni ialah nama yang lain, yang lawan, yang lain daripada sifat zat. Sebab sifat zat ni dimaksud pada kadza sifatu. Jadi nama ni hak lain daripada sifat zat. Tak kira lah nama tu nama mushtaqah. Fayashmalu al-asma al-mushtaqata, maka merangkumilah akan nama-nama mushtaqah, nama-nama yang diisytiqaq. Nama-nama yang diambil, contohnya al-khaliq, isytiqaq daripada khalaqa yakhluqu khalqan. Al-muhyi diambil daripada ihya, menghidup. Ar-razzaq diambil daripada ar-razqu, pemberi rezeki, sifat memberi rezeki. Razzaq, yang maha memberi rezeki, masuk nama mushtaq. La ma qabala al-fi'la wal harfa, bukan nama ni yang lawan bagi fi'il dengan haraf, bukan. Itu dalam nahwu. Isim ialah lawan ataupun qasim bagi fi'il dan haraf. Wala ma qabala al-kunyata wal laqab, itu juga dalam nahwu. Wasman ata wa kunyatan wa laqaba, isim kunyah dengan laqab. Wa akhiran za'in siwahu sahiba, bukan lawan bagi kunyah. Isim ialah yang menunjuk atas diri zat. Kunyah yang menunjuk atas sesuatu dengan mula dengan abun, dengan umun. Kemudian laqab lah ma yush'iru al-dhamma awil madha, yang memberi makna keji ataupun puji. Bukan maksud tu. Asma dengan makna lawan bagi sifat zat. Okay. Qauluhu tauqifiyah, nama Allah ini dan sifat Tuhan itu tauqifiyah. Nama Tuhan tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Ai ta'limiyah. Ta'lim, diajar, diberitahuan. Bukan makna kita boleh buat dan reka ataupun kita kias. Bimakna, dengan makna apa? Annahu la yajuzu lana an nusammihi, tidak harus kita menamakan Tuhan bismin ghairi waridin, dengan nama yang tidak warid lana, tidak datang kepada kita. Imma bi kitabin, sama ada datang melalui Al-Quran, au sunnatin sahihatin, ataupun dengan sunnah yang sahih, au hasanah, atau sunnah yang hasan, au da'ifah, ataupun sunnah yang da'if sekalipun. Tak ada. Tak boleh kita nak beri nama selain daripada datang warid daripada Quran, hadis. Hadis sama ada sahih atau hasan ataupun da'if. Kena ambil daripada Quran, sunnah je. Yeah? In qulna,
Itu, tengok. Sunnah tu umum. Sunnah tu umum, termasuklah sunnah yang dhaif. In kulna. Kalau kita katakan innaha minal amaliyat, bahawa memberi nama ni atau menamakan Tuhan ni termasuk daripada amaliyat. Amaliyat tu apa? Masuk daripada kategori hukum fiqh. Amaliyat ni maknanya perbuatan-perbuatan, hukum fiqh. Bukan dari segi etikot. Amaliyat di sini maksudnya termasuk daripada amalan-amalan, yakni daripada hukum fiqh. Jadi boleh tak boleh dari segi kita nak letak nama Tuhan dengan hadis yang dhaif. Kalau andaikan dia tu daripada perbuatan amalan syar'iyah, amal syarak biasa, makna hukum fiqh biasa. Kalau amalan biasa, boleh kita buat amal hadis dhaif tak? Boleh. Kan amalan boleh beramal dengan hadis dhaif. Maka kalau kita katakan menamakan Tuhan tu termasuk daripada perbuatan amalan, maka buatan amalan ni dari segi hukum fiqhnya, fadhail dan seumpamanya menerima hadis dhaif, maka tu musannif kata sama ada sunnah sahihah, hasanah ataupun dhaifah. Qaidnya in kunna dhaifah ni, qaidnya in kunna innaha minal amaliyat. Wa amma in kunna innaha minal ilmiyati wal mu'taqadati. Adapun jika kita kata penamaan ni, menamakan Tuhan ni termasuk daripada ilmiyat. Ilmiyat ni makna i'tiqad. Perkara-perkara yang perlu kepada yakin. Wal mu'taqadat, dan perkara akidah, fala yajuzu listinadu lidh-dha'ifati. Maka tak boleh kita menyandarkan dengan hadis yang dhaif. Sunnah dhaif, tak boleh lah. Jadi situ berlaku khilaf dah. Kita letak nama Tuhan ni masuk daripada hukum fiqh ke hukum akidah? Perkara fiqh ke perkara akidah? Jadi anda kata dia termasuk pada perkara fiqh saja, maka bolehlah bersandar dengan hadis dhaif. Kerana hadis dhaif dalam bab ini diterima. Pada bab fadhail dan seumpamanya, tidak melibatkan amalan. Amalan sekadar penama lah. Andai kata kita kata menamakan tu termasuk daripada perkara akidah, ilmiyat, perkara yang perlu pada yakin, maka tak boleh bersandar dengan hadis dhaif. Hadis dhaif sebut gini nama Tuhan, boleh tak nak pakai? Kalau pandangan yang kita kata yang mengatakan termasuk perkara akidah, tak boleh pakai. Yang mengatakan menamakan Tuhan ni termasuk daripada amalan, maka amalan boleh pakai hadis dhaif, maka mereka boleh terima. Okey. Faham? Jadi benda ni berlaku khilaf. Idza alimta dzalika, bila kamu tahu demikian itu, fal asma'ul lati waradat lana minasy-syar'i, nama-nama yang datang bagi kita daripada syarak, yajuzu itlaquha alaihi bittifaqin, boleh kita itlaq, kita sandarkan kepada Tuhan secara ittifaq. Ada nama ni dalam Quran hadis menyatakan bahawa nama Tuhan, boleh pakai, boleh kita itlaq, dan panggil dan nama Tuhan dah pakai. Walau, ghayahnya walau awhama zahiruha, walau awhama zahiruha. Di hazah maf'ul tu li ta'mim, awhama zahiruha an-naqsa. Walaupun memberi waham oleh zahirnya akan kekurangan, tapi kerana lafaz itu datang, maka boleh kita panggil dan itlaq nama tu bagi Tuhan, walaupun zahir penggunaan lafaz tu memberi waham kekurangan. Kas-sabur, seperti yang maha sabar. Orang yang maha sabar ni makna yang maha tahan diri. Pada zahir ni orang ni, orang maha sabar ni, kalau kita ni benda tak? Dia ni nyabar sungguh. Itu kekurangan tu. Tidak balah. Tahan. Orang kata pun dia kata ada benda. Orang tapar dia pun dia sengih. Orang terajam pun dia sengih. Orang kata apa-apa tak ada orang sabar dia. Zahir kan kekurangan tu. As-sabur, yang sangat sabar. Tapi kerana Allah sendiri sifatnya as-sabur, walaupun zahirnya memberi waham kekurangan,
kita boleh itlaq dengan ittifaq. Dan macam mana nak faham? Takwil dengan makna yang sesuai. Jadi lafaz tersedemikian ditakwil dengan makna yang sesuai. Wajiblah kena takwil tu. Sabur tu bukan makna Tuhan ni terpaksa terima aniaya ataupun penghinaan yang buat kepadanya. Tak. Sabur dengan makna Tuhan tidak menyegerakan balas. Bermakna ta'jilil iqab. Tuhan menangguh balas. Dan lain-lain takwil yang sesuai lah. Wasyakur. Yang maha berterima kasih. Oh, terima kasih ni macam orang terima kasih. Ni macam orang siang lah. Orang yang perlukan bantuan. Perlukan tu terima kasih, terima kasih, terima kasih. Banyak bersyukur, banyak berterima kasih. Zahirnya macam sifat kekurangan. Tapi bila Tuhan itlaq bagi namanya, maka memang tu nama dia. Dan kita kena kata nama secara ittifaq. Dan macam mana makna? Maknanya kena takwil lah. Syukur dengan makna Allah sangat membalas kepada orang yang buat ataupun buat kebajikan. Tuhan balas dengan berlipat kali ganda kepada orang buat kebajikan. Wal halim, maha lembut. Maha lembut, maha sabar. Tak, ini pada zahirnya makna orang lembut ni, orang yang tak balas ni, orang yang kita kata tahan sabar ni, bukanlah sifat hebat, bahkan sifat kekurangan. Tapi nisbah Allah Ta'ala, bila Tuhan kata Al-Halim, dia Halim. Tapi dengan makna yang layak. Tu kata, walakin tu'awiluhu, tetapi kamu takwilkannya. Idza alimta kan, tu'awiluhu, tapi hendaklah kamu takwilkannya ala ma ya'ti, pada barang yang lagi akan datang. Jadi takwil lah. Takwil dengan makna yang sesuai. Wakhtalafu, para ulama khilaf fi ma lam yarid bihi idnun, pada nama yang tidak datang padanya izin. Tak ada izin, tidak ada penamaan itu pada syarak. Quran tak ada sebut, hadis tak ada sebut. Wa kana mausufan bi ma'nahu, dan Allah Ta'ala ini dia bersifat dengan sifat itu pada maknanya. Allah bersifat dengan sifat tersebut. Makna-makna dia tu makna yang layak dengan Tuhan. Walam yakun muhiman naqsan, dan dia tidak memberi waham kekurangan. Dia pula tidak memberi makna yang tidak layak. Maka khilaf. Nama ni dalam Quran tak ada sebut, hadis tak ada sebut. Tapi pengertiannya Tuhan bersifat. Dan dia tidak memberi makna kekurangan. Boleh ke tidak? Berlaku khilaf. Farrajihu inda ahli sunnati al-man'u. Pandangan rajihnya terhalang oleh. Contoh kita kata muhandis. Tak, muhandis ni mana? Engineer. Allah ni kita beri nama sifatnya muhandisul akbar. Engineer paling besar. Sebab apa? Sebab dia maha mencipta, bijaksana dalam pembuatan alam ni. Dia urus. Boleh tak? Makna muhandis ni, engineer ni, orang urus, orang takbir, orang susun ni. Maknanya betul lah. Tapi syarak tak ada guna perkataan tu. Jadi pandangan rajih tak boleh pakai. Kita nak nama Ya Allah, Ya Muhandis Al-Akbar. Kita nak doa, kita tak boleh. Nak doa menamakan Tuhan sebagai Muhandis Al-Akbar, tak boleh. Itu pandangan ahli sunnah. Wa ajazahul mu'tazilatu, dan mengharuskannya oleh Mu'tazilah. Wal Qadhi Abu Bakr Al-Baqillani, dan di sisi Asy'ariyah Qadhi Abu Bakar Baqillani kata boleh juga. Wa fassala Al-Ghazali. Imam Ghazali dalam masalah ni dia tafsir, dia buat perincian. Faqala, kata beliau, tajuzu as-sifah, wallahu ta'ala ala wa alam. Di situlah kita berhenti pada perkataan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Sekadar itu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma huwa ahlu jazallahu anna sayyidina Muhammad.